Okey, hari ini kita tengok kesahan hujah diktatif dan munasabah ke tidak hujah tersebut. Okey, dari buku teks muka surat 75, kita dapat melihat hujah diktatif terbahagi kepada 3 bentuk. Kalau dia termasuk dalam 3 bentuk ini, baru dia sah. Okey, bentuk 1 bermula dengan perkataan semua. Ingat, hujah diktatif dia dari pernyataan yang umum, premis yang umum, pergi ke kesimpulan yang khusus. So, semua dia menceritakan dengan memberikan satu pernyataan yang umum. Lepas tu premis 2, ambil contoh dari A, beritahu kita yang lebih khusus. Barulah kesimpulan khusus dapat dibina dengan mengkaitkan apa yang diceritakan pada premis 1 dan 2. Kalau bentuk 2, tidak mula dengan semua tetapi mula dengan implikasi jika maka. Jika P maka Q. Bentuk 3 juga bermula dari jika P maka Q. Tapi cuba bezakan bentuk 2 dan 3. Bentuk 2 akan terus menyatakan P adalah benar. Maka kesimpulan yang kita boleh bina adalah Q adalah benar juga. Bagi bentuk 3 akan dinyatakan dulu bukan Q adalah benar. Maka kesimpulan yang boleh dibina adalah bukan P adalah benar. Okey, sila perhatikan ketiga-tiga bentuk ini dan cuba fahamkan supaya tidak keliru. Okey, so kalau dia jatuh pada salah satu bentuk di sini, bagi hujah diktatif yang diberikan, baru kita cakap dia adalah sah. Okey, manakala apabila kita nak menyatakan satu hujah diktatif adalah munasabah ke tidak, kita akan melihat semua premis yang diberikan, adakah dia benar, iaitu betul, dan kesimpulan dia juga betul, juga benar. Kalau kita nampak semua premis dan kesimpulannya adalah sentiasa benar, barulah kita menyatakannya adalah munasabah. Okey, kalau tengok macam ni, macam kurang faham kan? Okey, mari kita tengok contoh dari buku teks muka surat 75. Okey, premis 1. Semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. So, maksudnya dari yang general, premis umum, kita sudah pergi ke satu pernyataan yang lebih khusus. Jadi, kesimpulan yang boleh kita buat adalah Jasmine pandai menari. Iaitu satu kesimpulan yang khusus. So, kita dapat hujah diktatif ini. Okey, hujah ini sah ke tidak? Cuba perhatikan. Semua mesti menyatakan dengan cirinya. Okey, so semua pelakon pandai menari. Ini yang dicerita. Lepas tu Jasmine ialah salah seorang pelakon. So kita kata Jasmine ialah pelakon. Okey, so kalau ikut premis 1, pelakon mesti pandai menari. So Jasmine pandai menari. Bagi kesimpulan dia. Okey, so sah hujah diktatif ini sebab dia dalam bentuk 1. Okey, tapi kita perhatikan pernyataan pada premis 1. Semua pelakon pandai menari. Bukan kan? Ada pelakon yang tak pandai menari. So, ini pernyataan yang palsu. Okey, Jasmine ialah pelakon. Okey, sudah diberitahukan Jasmine ialah pelakon. Kita ambil contoh dari semua pelakon yang sedia ada. Jasmine pandai menari. Okey, ini mungkin benar. Tapi, premis 1 yang cakap semua pelakon pandai menari. Tidak kan? So, dari sini kita perhatikan. Ada salah satu bahagian adalah palsu. Jadi, kita tak boleh cakap hujah diktatif ini adalah munasabah. Tak boleh. Sebab ada palsu di sini. So, kita cakap dia adalah tidak munasabah. Okey, sekarang kita bandingkan contoh dari rangsangan minda 6. Okey, premis 1 masih semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine pandai menari. Okey, Jasmine pandai menari. Kalau kita tengok semua pelakon pandai menari, sudah diberitahu dan kita anggap benar dulu. Okey, premis 2, Jasmine pandai menari.
Boleh ke kita terus buat kesimpulan Jasmine ialah pelakon? Tak semestinya kan? Orang yang pandai menari, mungkin dia penari. Tapi tak semestinya kita boleh buat kesimpulan dia ialah pelakon. Jadi, kita dapati dari umum ke khusus bagi hujah diktatif ini, dia tidak sah. Sebab apa? Sebab di sini kita boleh lihat dari premis 1, 2 hingga ke kesimpulan. Dia tak termasuk dalam bentuk 1 atau bentuk 2 atau bentuk 3. Hujah diktatif yang kita sudah belajar tadi. Jadi, dia tidak sah. Okey, sekarang kita tengok munasabah tak hujah diktatif ini. Okey, semua pelakon pandai menari. Tadi kita sudah cakap palsu kan? Okey, Jasmine pandai menari. Okey, benar. Jasmine mungkin ialah pelakon pernah. Jadi di sini masih dapati ada bahagian yang palsu. Jadi kita masih berikan pernyataan hujah diktatif yang diberikan di sini adalah tidak munasabah. Okey, mari kita tengok lebih banyak contoh lagi dari buku teks. Okey, contoh 17. Muka surat 76. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, cikgu akan nyatakan sah dengan tidak sah dan juga munasabah dengan tidak munasabah mengikut situasi. Okey, so yang pertama, premis 1, semua kandaan 16 ialah nombor genap. So, kandaan 16 ada nombor apa? Ada 64. Okey, jadi 64 ini dia adalah contoh dari kandaan 16. Jadi, 64 ini ialah nombor genap. Jadi, dia termasuk dalam bentuk 1. Jadi, sah hujah diktatif ini. Lepas tu, cuba kita perhatikan munasabah ke tidak. Okey, semua kandaan 16. Kandaan 16 ada nombor apa? Ada 16, 32 dan sebagainya. Okey, di mana dia muncul dalam sifir 16 kan? Okey, 16 punya sifir semua ialah nombor genap tak? Ya, semua ialah nombor genap. Okey, 64 ialah kandaan 16. Betul tak? Cuba kita bahagi. 64 bahagi 16. Dapat nombor bulat. Betul tak? Okey, so, ya, dia ialah kandaan 16. 64 ialah nombor genap. Betul tak? Ya, sebab berakhir 4. So, dia nombor genap. So, tiga-tiga kita nampak pernah. So, kita kata hujah diktatif ini adalah munasabah. Okey, bagi B. Premis 1. Masih mula dengan semua. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Okey. Bumi berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Betul tak? Betul. Dan bumi berbentuk sfera ini ialah contoh daripada semua bola dari perkataan semua ini. Macam tak berkaitan kan? Betul tak? Okey, bumi ialah bola keranjang. Bumi ialah bumi, bukan bola keranjang. So, kita kata ini dalam bentuk 1 hujah diktatif ke tidak? Tidak. Sebab kalau saya nak cakap semua bola keranjang, saya kena ambil contoh dari bola keranjang. Bumi bukan bola keranjang. Okay, dia bentuk 2 tak? Juga bukan. Okey, bentuk 3 juga bukan kan? Jadi tidak sah hujah diktatif ini. Okey, lepas tu kita tengok semua bola keranjang berbentuk sfera, betul. Bumi berbentuk sfera. Ayat ini betul. Bumi ialah bola keranjang. Bumi ialah bola keranjang, betul ke? Bukan, palsu. Okey, so kita nampak ada palsu kat sini. So, hujah diktatif ini tidak munasabah. Okey, C. Premis 1. Jika W kurang daripada 9, maka W kurang daripada 19. Okey, W kurang 9, contohnya 8, 7, 6. Okey, maka nombor tersebut kurang 19. Ini pernah kan? Okey, dan kita perhatikan 4 kurang daripada 9.
ambil contoh dari sini, tapi ini mula dengan jika maka. So, dia bukan bentuk 1, dia bentuk 2. Lepas tu, kita boleh buat kesimpulan khusus 4 kurang daripada 19. Okey, ini bentuk 2. So, ini sah hujah diktatif ini. Okey, jika W kurang daripada 9, maka W kurang 19. Pernah. 4 kurang daripada 9. Pernah. Okey, 4 kurang daripada 19 juga pernah. 3 pernah. So, munasabah ke tidak munasabah? Tengok atas. Kalau 3 munasabah, 3 pernah, jadi dia munasabah. Okey, kita tengok D lagi. Premis 1. Jika A tidak sama dengan sifar, maka ungkapan ini ialah ungkapan kualitatif. Ya ke? Kalau A bukan sama dengan sifar, terus kita pula menyatakan ini ungkapan kualitatif ke? Bukan kan? Ungkapan kualitatif kena pastikan N ini kuasa 2. Okay. A bukan sama dengan sifar. Jadi ini ialah ungkapan kualitatif. Kita dapat dari umum pergi ke khusus. So kita kata ini hujah diktatif. Dia terjatuh dalam bentuk 2. Jadi kita kata sah hujah diktatif ini. Tapi jika ini adalah jika A bukan sifar, kita tak boleh terus cakap dia ialah ungkapan kualitatif. Jadi apabila A bukan sifar, kesimpulan yang menyatakan ini ialah ungkapan kualitatif adalah tidak pernah palsu. Jadi tidak munasabah. Okey, premis 1. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Okey, 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. So, 3 bentuk bukan. Jadi tidak sah. Okey, yang dari segi pernah palsu tu kita nampak ayat ketiga iaitu kesimpulan 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4 adalah satu pernyataan palsu. Jadi, keseluruhan hujah diktatif ini tidak munasabah. Okay, bagi F juga sama. Lepas kita baca, kita tengok dia tak jatuh pada mana-mana satu bentuk yang sah bagi hujah diktatif. Jadi, ini tidak sah hujah diktatif ini. Dan cuba kita perhatikan pernyataan yang diberikan benar palsu. Okey, yang pertama adalah benar. Yang kedua adalah benar. Okey, yang ketiga adalah benar. So, 3 benar, kita cakap yang ini adalah munasabah. Okey, kalau sudah faham, okey, boleh cuba latihan dalam buku teks. Okey, jadi untuk hari ini kita berhenti sini dan sekian, terima kasih.